tak wajib kafir. Kan? Itu dia ramah. Kita pun yang tak pernah datang ke surah Al-Hijrah pun. Tu imam bertanya apa kamu nak kata pada ini mayat. Baik, bahagia pada bapa. Baik apa mayat pula. Orang tak semayang ni tak baik. Baik dalam abdi wal kufri tarkus salat. Kufur tuan-tuan. Nabi kata kufur, kita nak kata baik pula. Orang meninggalkan solat. Betul tak? Kita hukum yang zahir. Panggil Ustaz Hakim tu, aku nak tunjuk kitab Riyadhus Shalihin. Ada kisah Usama bin Zaid, kalau tak silap saya, dia telah membunuh orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu Usama bin Zaid dipanggil oleh Nabi, kenapa kamu berbuat demikian? Sedangkan dia telah mengucap 2 kalimah syahadah. Kan? Aku merasakan dia mengucap itu semata-mata kerana takut akan pedangku. Nabi tanya dia, apakah kamu boleh membaca terus ke dalam hati dia? Di sini timbul hukum. Hukum apa yang dizahirkan saja. Faham tak? Zahir dia mengucap, okey ya. Nampak tak? Tak boleh bunuh dia, dia mengucap. Usama bin Zaid kata, Allah, aku minta ampun kepada Allah. Bukanlah kita Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan tak payah dengar radio-radio IKIM ni, RTM, rehat, tunggu mampus, mana pembung. Ustaz-ustaz mau cari makan tu. Kan? Nak jaga hati pemimpin ni. Dan saya cukup boring. Kan? Dah cerita. Kita kena cakap yang betul. Tuan-tuan ingat tak ada? Muka surat 1121. Jangan challenge saya lah muslimat. Ni ingat semua dengan izin Allah muka surat ni. 1121 ayat ni tentang apa? Tentang kewajipan bercakap benar. Kalau benda tu haram, kena kata haram. Benda tu zalim, kena kata zalim. Jangan ubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Dengar makna dia. Dengar makna dia. Saya tak nak terjemah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara. Nak baca hadis. La yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Janganlah kerana kegerunan kamu terhadap manusia sehingga kamu tidak berkata benar sedangkan kamu mengetahuinya. Kamu pun tahu dia orang mati kerana dada, cakap ini bunuh diri. Orang ni takut. Betul tak? Macam mana ustaz hukum mereka bunuh diri? Yang zahir dikonfirm, disahkan oleh doktor, mengambil darah. Betul tak? Ini yang merosakkan masyarakat Islam. Afatuddin thalathatun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Bukan hadis, kata-kata Sayyidina Ali. Tuan-tuan ingat Sayyidina Ali ni komandan, lekeh kan? 10 sahabat yang dijanji syurga. Kan? Cuma dipandang indah tu ya. Ada ustaz mana mengajar, dia kata tok guru dia boleh bawa anak murid semua masuk syurga. Tu senarai baru tambahan kan. Aku jumpa tok guru ni pun nak tembak bulan. Ali berkata, tuan-tuan, yang merosakkan agama itu 3 perkara. Faqihun fajirun, ulama yang jahat. Jenis ni betul tak? Haram tak nak kata haram. Sedangkan saya baca Quran, saya baca hadis. Tuan-tuan, ada orang ajak saya berdebat. Saya ingat sekarang dia fikir 2 kali dah kot. Dia tak kenal pada syarih tu. Mampu haya tu. Dia pun jebol lah. Ajak berdebat, nak berdebat dengan saya. Alamak, hang nak baca dalil apa? Dia ikuti amalan sesat, enggak ajaran sesat. Saya kalau nak berdebat tak apa, boleh siapa? Mufti tak apa. Tapi mesti berdalilkan Quran hadis. Macam tabligh yang datang jumpa saya. Saya tak setuju dengan khutbah ustaz. Tak setuju. Duduk. Ustaz tahu tak? Dia kata mana pun nak tahu, hang belum cakap. Betul juga dia kata. Nabi puji tabligh. Hebat. Saya, ya kan? Ada hadis? Ada. Cuba baca. Tak ingat. Aku tak ingat. Cuba bagi makna sikit. Islam bermula dalam keadaan dagang. Tak baca. Aku bacakan.
Bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Baik, hadis ni. Hadis tu ustaz. Tabligh. Jadi hadis ni Nabi puji tabligh. Siapa kata? Dia kata dia. Hang dengar baik aku nak urai. Yang Nabi puji, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum. Itu hadis dia. Bukhari. Saya baca Al-Quran. Al-A'raf dan hadis Bukhari. Dia pun salah balik awal. Nak debat. Nak mentok kita. Nabi puji tabligh. Aku buat kerja tak betul. Ada. Sebab tu kita kena cakap benar betul. Haram kata haram. Ni bukan apa tu tak nak ambil hati pemerintah tu yang dia tak berani mengatakan mereka mati bunuh diri. Sedangkan tadi kita dengar tafsir muka surat 74. Islam tidak membenarkan kita buat sesuatu yang merosak dan membinasakan kita. Betul atau tidak? Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi yang kedua, memuliakan Nabi tak cukup dengan selawat. Yang ketiga, wa nasr, tolong Nabi. Belalah agama Islam. Ni di akhir zaman ni tuan-tuan. Akhir zaman orang hina Islam terang-terang. Mahkamah rayuan menghina mahkamah syariah. Ada tak? Tengok apa nak jadi. Nampak tak? Buat tangan tu siap tu. Buat tangan. Masuk makan siap. Cantik kita pun. Saya cepat nampak tuan-tuan. Saya cukup cekap. Buat tangan tu siap dah, dia kata. Kena tolong. Yang keempat, wattaba'unu allazi unzila ma'ah. Ikut cahaya yang ditunjuk, yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Cahaya ni Quran lah. Quran ni cahaya lah tuan-tuan. Ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Siapa? Yang benar-benar cinta Rasul dengan 4 sifat. Beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Abu Talib tuan-tuan, dia ada 2 je. Dia memuliakan Nabi, dia membesarkan Nabi, dia membela Nabi, dia menolong Nabi, dia mempertahankan Nabi. Tapi dia tak beriman dengan Nabi, dia tak ikut Quran, dia mati kafir. Kenapa tak baca catatan sejarah? Faham ni? Jadi jahanam tak betul. Sebab semata-mata nak berselawat dah. Boleh duduk dengan Nabi. Senang sangat. Dan sekali dia pun datang maka 50,000. Saya pergi datang 500 tak ada. Kata naik kereta cukup mewah. Alamak. Pak tuan-tuan, macam lah ustaz-ustaz keluar diri. Semua lumayan tu tuan-tuan. Lama-lama kita pun terpengaruh dengan dunia. Wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. 38 39 An-Nazi'at. Siapa-siapa yang lebih cenderung pada dunia, Allah akan campak ke dalam neraka jahim tuan-tuan. Kita faham? Cerita gitu. Boleh faham ni? Dah siap kan makan? Akhir sekali. Kenapa kita perlu mengikut? Kenapa kita perlu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana beliau dipandu dengan wahyu. Makcik bukan macam kita. Kita bercakap ikut emosi, perasaan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Faham? Dan tidak Muhammad itu bercakap menaikkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Surah An-Najmi, surah 53 ayat 34. Akhir sekali, kekasih Allah ni pun tuan-tuan meninggal dunia, wafat, mati. Ada yang kata apa nama? Al-Aqam apa ni? Abu Ya Asy'ari tak mati, dia akan datang pula. Ni apa cerita ni? Itu saya percaya orang muslimat ni mau mengaruh. Saya ada dari Quran. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Surah Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kaum Muhammad akan wafat dan mereka yang membenci kamu juga akan mampus. Lawan Islam mampus lah, mana mak wafat.
wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila. Apakah kalau dia wafat atau terbunuh di dalam peperangan dia mati tuan, kita pergi percaya pula Abu Ya tak mati. Pelik-pelik lah tu kira tak hebat. Ada lagi hebat tuan, ada fahaman Tuhan Harun. Tuhan Harun bini 3, nombor 3 terlawak. Sekarang Tuhan Harun kena stroke lah tuan. Aku pelik macam mana Tuhan pun jatuh sakit, duduk atas kerusi roda Tuhan Harun. Tapi yang hebat boleh diraja Malaysia. Sebab apa? Tuhan pun dia boleh tangkap. Tambah aku tak payah lari lagi cepat dia orang tangkap. Tuhan pun boleh tangkap tuan. Jadi itulah kesudahannya, maknanya kisah ayat-ayat yang saya kaitkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi yang saya tak sempat kali lah. Bagaimanapun terima kasih, dan kita akan berdoa sebab sahabat kita Tuan Haji ini minta supaya saya berbuat doa selamat dan bersyukuran anak beliau yang telah berjaya dimaki biasa. Tu saya tanya, Tuan Haji ada anak kecil lagi tak? Kan? Nah, hanya umur berapa? 67. Kira hebat. Kan? Anak tu baru 12. Ini bukan tokak ni, ini original dah. Kan? InsyaAllah. Nah, jadi kita akan berdoa dan mudah-mudahan bukan sahaja anak Tuan Haji kita saja yang diberi nikmat, masuklah kita semua tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita terus berdoa insya-Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Lagi satu, malam ni harus saya bawa pamflet yang terbaru tuan-tuan, informasi ataupun maklumat-maklumat terkini Tahfiz Mutmainah. Kita ada bawa nama pamflet yang terbaru, tuan-tuan boleh tengok dalam gambar tu 2 buah bangunan. Bangunan yang panjang tu adalah sekolah rendah, yang belakang tu sekolah menengah. Yang tuan-tuan sumbang selama ni, cuma saya nak sebut, kalau ada di kalangan keluarga yang ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan, hubungilah kami insya-Allah. Saat nak wakaf, sedekah, zakat biasa kan, insya-Allah. Itu saja, terima kasih. Imam jangan macam banyak-banyak masakan dah siap nanti sejuk.